Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang ke kuliah online kita pada hari ini, di mana kita masih lagi di dalam modul Fundamental on Injection Molding, masih lagi memperkatakan tentang tajuk LA ketiga, iaitu kena pasti nombor mesin. Ini adalah video penerangan yang kedua dalam slot yang ketujuh ini, dalam tajuk yang sama, iaitu kena pasti nombor mesin. Saya berharap dan berdoalah agar semua para pelajar berada dalam keadaan sihat dan tidak terganggu dengan musibah yang menyerang kita pada masa inilah. Okey, jadi saya juga mengharapkan semangat, aura semangat daripada para pelajar sekalian, keikhlasan dan kesungguhan untuk menuntut ilmu ataupun untuk menghayati apa yang saya cuba kongsikan di sini. Saya faham bahawa bukan satu benda yang mudah lah untuk mempelajari sesuatu yang baru semester 1 secara maya ini. Mungkin kita suka untuk bersoal jawab dalam masa secara berdepan sebeginilah di dalam online ini. Dan ini kadang-kadang boleh melunturkan semangat. Jadi saya mengharapkanlah tumpuan sepenuhnya, keikhlasan, supaya semangat tu tak hilang. Semangat tak hilang. Jadi ini pentinglah untuk memastikan outcome ataupun hasil para pelajar nanti setelah mengikuti setiap video-video yang kita kongsikan di sini. Para pelajar boleh datang semasa pembelajaran secara face to face nanti di ILJTM nanti dengan suatu semangat, dengan pengetahuan yang tinggi lah. Jadi itu yang saya harapkan. Okey, dalam slide ketujuh bagi video penerangan yang pertama yang saya telah kongsikan sebelum ini, dan kita sama-sama ikuti sebelum ini, kita ada bincangkan berkaitan dengan layout mesin, jenis-jenis kefungsian unit pengapitan, orientasi mesin, vertical, horizontal. Itu adalah perkara-perkara yang kita dah bincangkan. Jadi untuk hari ini, untuk slide ketujuh bagi video yang kedua ini, okay, saya akan kongsi sedikit berkaitan dengan unit jenis unit pengapitan. Walaupun benda ni kita dah bincang lah, kita dah sentuh dah sedikit dalam slide-slide yang sebelum ini, tapi untuk hari ini kita lihat dengan lebih dekat lagi, kita lihat dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan khususnya dengan unit suntikan ini. Okey, apakah fungsi sistem pengapitan ataupun clamping system pada mesin perancangan suntikan kita? Okey, seperti mana yang telah dicatatkan di sini, okay, saya baca sikit, iaitu clamping unit adalah merupakan tempat di mana acuan diletakkan menjalankan operasi buka tutup acuan serta menyediakan satu mekanisme lantingan untuk mengeluarkan produk daripada acuan serta menyediakan satu daya untuk mengunci acuan ketika fasa injection berlaku. Itulah adalah secara sepintas lalu apa fungsi clamping system yang terdapat pada mesin kita. Dengan kata lain, clamping system ni apa fungsi untuk menggerakkan acuan apabila kita dah pasang pada acuan pada mesin tersebut untuk menggerakkan buka tutup acuan, dan begitu di situ juga ada satu mekanisme lantingan. Setelah kita buat proses injection, terdapatnya produk di dalam acuan dan produk tersebut perlu kita keluarkan. Telah sampai ke hujung kitaran proses, untuk kita lentingkan keluar produk tersebut, ada mekanisme lentingan di sana. Begitu juga semasa proses suntikan berlaku, yang mengenakan daya ke atas acuan tersebut, sekiranya tidak ada clamping force di bahagian clamping system ini, jadi acuan itu akan terbuka. Jadi antara fungsi lain juga yang kita tengok di situ adalah menyediakan satu daya untuk mengunci acuan, untuk mengelakkan acuan terbuka semasa proses injection berlaku.
Okey, di sinilah dalam slot pengenalan dulu kita dah lihat serba sikit berkaitan dengan unit-unit yang terdapat pada mesin penyatuan suntikan. Okey, yang bahagian belakang ni yang kita namakan sebagai clamping unit ataupun unit pengapitan. Okey, kalau pelajar masih ingat lagi, kita dalam slot yang pertama pengenalan dulu saya ada terangkanlah berkaitan dengan unit-unit utama yang terdapat pada mesin pengapitan suntikan. Kita ada 4 unit utama. Kita ada clamping unit di sini, kita ada mold unit di sini, kita ada injection unit dan juga unit kawalan. Unit kawalan tu bergantung pada mesin masing-masing lah. Ada yang diletakkan barisingan, ada yang diletakkan pada frame mesin dan sebagainya lah. Okey, untuk reka bentuk unit pengapitan ni secara khususnya kita boleh bagikan kepada 3 lah. Iaitu yang pertama adalah sistem pengapitan jenis toggle. Okey, yang keduanya adalah sistem pengapitan jenis hidrolik. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara mechanical dengan sistem hidrolik. Okey, itu adalah 3 jenis reka bentuk acuan yang terdapat di pasaran lah, yang terdapat pada mesin pengapitan suntikan kita sehingga hari inilah. Okey, kita akan go through satu persatu tentang setiap jenis clamping unit ataupun setiap jenis sistem pengapitan yang ada pada mesin kita. Okey, yang pertama tu adalah sistem pengapitan jenis toggle. Okey. Dan kedua adalah jenis pengapitan jenis ini ada secara perbandingan lah, kita lihat dengan jelas apakah perbandingan di antara sistem pengapitan jenis toggle dengan sistem pengapitan jenis hidrolik. Okey, apa yang jelas di sini untuk sistem pengapitan jenis hidrolik terdapatnya hidrolik silinder di sini. Ini adalah hidrolik silinder untuk menggerakkan acuan ke depan ke belakang, untuk menggerakkan ejector pin di sini. Okey, untuk proses lentingan dia menggunakan direct clamping cylinder ni menggunakan direct daripada kekuatan daya tolakan minyak hidrolik, ya. Ini adalah sistem pengapitan jenis hidrolik, ya, menggunakan hidrolik cylinder di sini. Manakala yang di bahagian atas ni adalah suatu jenis pengapitan sistem pengapitan jenis toggle. Okey, jenis toggle ni berbeza sikit pada jenis hidrolik di mana terdapatnya sistem lengan di sini, sistem lengan ataupun link bar di sini, di mana bar ini bersambung pada bahagian ujung, dan apabila proses penutupan berlaku, ia akan meluruskan link ini ataupun lengan ini dan pada masa yang sama dia akan menolak acuan ke hadapan untuk menutup. Begitu juga untuk membuka, dia akan membengkokkan link, membuka lengan ini untuk menarik acuan ke belakang. Ia menggunakan sistem, boleh dikatakan sistem mekanikal lah. Okey, sistem mekanikal. Ini apa yang saya sebutkan tadi, kedudukan. Okey, kedudukan lengan bagi ini adalah jenis toggle, di mana kita tengok perbandingan di sini adalah dalam keadaan di mana acuan terbuka dengan acuan yang tertutup. Kita tengok kedudukan lengan yang bersambung ini, bagaimana kedudukan yang terdapat di sinilah. Okey, apabila proses penutupan acuan berlaku, silinder hidrolik di belakang akan menolak lengan toggle untuk menjadi lurus, dan ia akan menolak acuan tu ke hadapan lah, supaya sehingga keadaan acuan menjadi rapat. Begitu juga dengan semasa pembukaan acuan berlaku, hidrolik silinder ni akan menarik ke belakang, okey, dan lengan dia akan membengkok untuk membuka bahagian acuan. Itu adalah antara mekanisme menutup dan membuka acuan dengan pergerakan link atau pergerakan bahagian lengan yang bersambung. Okey, bagi sistem pengapitan jenis hidrolik pula, pergerakannya simple saja, pergerakan mudah,
pergerakannya secara direct, sebab tu jadi pengambitan jenis hidrolik juga dikenali sebagai direct clamping system. Okay, jadi pergerakannya secara terus daripada tekanan minyak hidrolik dialihkan kepada piston, dan piston yang akan menolak mol tu ke hadapan. Begitu juga sebaliknya, apabila tekanan minyak hidrolik diterbalikkan arah alirannya, ia akan menolak piston tu ke belakang. Dengan sendirinya dia akan menarik acuan tu supaya membuka. Itu adalah mekanisme sistem pengambitan jenis hidrolik lah, yang kita kenali juga sebagai direct clamping system. Okey, kita tengok sikit pula di sini adalah berkaitan dengan toggle mechanism ataupun mekanisme toggle, pergerakan toggle itu sendiri. Bagaimana secara jelasnya kat sini, apa yang kita dapat kat sini adalah dalam sistem pengambitan jenis toggle terdapatnya dua jenis. Kita boleh pecahkan kepada dua jenis lah. Okey, yang pertama adalah sistem pengambitan jenis toggle yang kita namakan sebagai single toggle. Dan yang kedua adalah double toggle. Kedua-duanya menjalankan fungsi secara mekanikal, seperti mana yang kita dah tengok dalam slide yang sebelum ni tadi. Okey, apa yang lebih penting kat sini adalah self-locking system. Okey, pada sistem toggle terdapatnya self-locking system. Apa yang dimaksud dengan self-locking system ni adalah apabila kita membuat penutupan acuan kita tolak untuk rapat antara platen monoplaten dengan platen rapat, dan acuan menutup rapat. Jadi dengan setting yang betul pada bahagian toggle system, apabila dia rapat, dia akan mengunci kedudukan tersebutlah. Okay? Toggle akan mengunci kedudukan mol rapat tersebut. Jadi apa yang berlaku di situ adalah sekiranya ada daya tekanan daripada fasa suntikan di bahagian hadapan, ia tidak akan dapat membuka bahagian acuan, disebabnya locking system berfungsi di situ. Okay, apabila locking system berfungsi, setelah sistem itu sudah dikunci sepenuhnya, maka tekanan hidrolik di bahagian belakang untuk menolak toggle tadi boleh kita riliskan dia dah. Okay, tak perlu ada lagi daya tekanan di bahagian belakang lagi pada sistem tolakan hidrolik daripada tenaga minyak hidrolik tadi. Okay, itu apa yang dikatakan sebagai self-locking system. Okay, ini adalah ciri ataupun kelebihan utama lah bagi sistem toggle. Self-locking system maknanya sistem mengunci sendiri, iaitu apabila, macam saya katakan tadi, apabila mol sudah rapat dengan setting yang betul pada bahagian setting toggle, ia akan mengunci sendiri setelah sistem kunci self-locking system itu berfungsi. Maka tidak perlu lagi ada daya tekanan daripada minyak hidrolik di bahagian belakang mekanisme toggle tersebut. Okey, mekanisme toggle ataupun sistem pengambitan jenis toggle ini kita boleh bahagikan kepada dua yang biasa kita gunakan, dua jenis yang biasa kita gunakan. Okey, yang pertama adalah kita panggil sebagai single toggle mechanism. Yang kedua adalah double toggle mechanism. Ini single toggle mechanism. Okey, kita tengok satu persatu lah. Yang ini single toggle mechanism. Yang kedua tu tadi adalah double toggle mechanism lah. Tadi kejap lagi kita tengok dalam slide yang seterusnya lah. Okey, dalam ni biasanya untuk mesin yang menggunakan single toggle ni hanyalah sesuai untuk mesin-mesin yang bersaiz kecil, bersaiz clamping tarnish yang kecil saja.
sebab kekuatan dia agak terhad lah. Sebab sistem toggle kekuatan yang terhad, sebab dia mempunyai satu lengan untuk menahan tekanan tersebut. Jadi nilai ataupun daya pengapitan pada mesin ini adalah rendah. Jadi untuk mesin-mesin yang bersaiz tekanan pengapitan yang rendah sahaja, mungkin sekitar bawah daripada 70 tan. Okey, bagi sistem double toggle pula, okey, terdapatnya dua lengan atas dan bawah, di mana fungsinya tetap sama seperti mana single toggle mekanisme tadi, okey, tetapi ia boleh menyediakan satu daya tekanan yang lebih tinggi lah, dan dia sesuai untuk mesin-mesin yang sederhana dan lebih besar lah, sehingga 1000 tan, okay, kekuatan clampingnya. Okay. Peranan-peranan yang lain tetap sama seperti mana single toggle ataupun hidrolik, atau buka tutup acuan, lentingan dan sebagainya. Dan antara kelemahan sistem toggle ini, sama ada single toggle ataupun double toggle, adalah kerap kali berlakunya keadaan kehausan ataupun wear and tear pada bahagian lengan yang bersambung. Apabila pergerakan berlaku pada bahagian penyambungan di sini, penyambungan pada lengan ini biasanya apabila berlaku berulang kali, opportunity ataupun peluang untuk terjadinya kehausan, wear, tear dan sebagainya, itu berlaku pada tahap yang agak tinggi lah, ya. Okey, seterusnya kita lihat sampai sikit lagi berkaitan dengan direct clamping hidrolik ataupun hydraulic clamping system ataupun direct clamping kita panggil. Jadi untuk direct hydraulic clamping ni ataupun clamping sistem ini, okay, clamping system jenis ini adalah kita boleh bagikan kepada dua jenis yang terdapat pada jenis direct clamping inilah. Okay, di mana yang pertamanya adalah kita sebut sebagai direct clamping, yang kedua kita sebut sebagai jack ram clamping. Lebih kurang sama, tetapi ada sedikit penambahbaikan pada sistem ini. Jadi kita lihatlah satu persatu direct clamping dan juga jack ram clamping. Okay, sebagaimana yang saya sebut tadi, okay, direct clamping ni adalah ia menggunakan kuasa hidrolik sepenuhnya, di mana terdapatnya saluran yang akan membekalkan ataupun membawa minyak ke dalam sistem piston, dan untuk menolak piston ke depan untuk penutupan acuan, dan juga sebaliknya menolak piston ke belakang untuk proses pembukaan acuan di sini. Sebab tu kita namakan, macam saya katakan tadi, sebagai direct clamping. Okay, direct pergerakan ataupun dia punya sistem adalah sistem yang terus, yang direct. Okey, jack ram clamping pula dia lebih kurang sama dengan direct clamping tadi, tetapi sedikit perubahan, penambahbaikan kepada sistem. Okay. Di mana dengan menggunakan jack ram clamping ini, kita boleh mendapat dua fungsi yang khusus di sini, iaitu fungsi pertama adalah major movement ataupun pergerakan yang major lah, ataupun pergerakan yang dikhususkan kepada pergerakan acuan itu sendirilah. Okay. Di mana jack ram piston face ni, okay, ada satu bahagian, ada satu ruang yang kecil sahaja, di mana dengan ruang yang kecil itu akan memberikan kelajuan yang tinggi pada pergerakan, ya, dengan tekanan minyak hidrolik yang sama. Apabila kita apply ke atas suatu permukaan yang kecil, ini menyebabkan tekanan tersebut menghasilkan kelajuan yang tinggi. Jadi pergerakan menutup dan membuka acuan adalah, kita boleh laraskan ke peringkat yang kelajuan tinggi lah, berdasarkan kepada keadaan ataupun peraturan setting yang ada lah. Okay.
Okey, ini yang kita lihat tadi dari segi formula itu sendiri. F dan juga PA itu adalah luas permukaan itu memainkan peranan yang tinggi lah dalam menentukan tenaga ataupun force daya yang bergerak. Okey. Dan yang kedua adalah final locking force. Ini adalah peringkat kedua setelah mole kita tutup rapat, ada final locking force. Di antara kedua-dua function ini, function yang pertama adalah function yang khusus kepada kelajuan pergerakan. Manakala untuk fungsi yang kedua, final locking force ini dia lebih tertumpu kepada tekanan yang tinggi dan tidak memerlukan pergerakan kelajuan. Kelajuan pergerakan. Dia cuma memerlukan tekanan yang tinggi untuk memastikan mole kita kekal dalam keadaan locking, dalam keadaan lock, dalam keadaan terkunci bagi mengelakkan daripada terbuka semasa proses suntikan berlaku. Okay, perbezaan yang membezakan antara kedua-dua fungsi ini adalah luas permukaan piston. Okay. Permukaan piston yang besar menyediakan satu tekanan yang tinggi, manakala platen size platen yang size piston yang kecil menyediakan satu ruang ataupun menyediakan fungsi kelajuan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, okey, sekiranya suatu tekanan, contohnya kalau dalam kes ini adalah pengaliran minyak hidrolik. Apabila pengaliran minyak hidrolik melalui satu ruang yang sempit, maka kelajuan akan terbentuk berbanding dengan minyak hidrolik yang melalui satu ruang yang luas. Jadi kelajuannya akan dikurangkan. Okey, ini adalah gambar rajah yang ringkas yang boleh menerangkan apa yang saya bincangkan tadi berkaitan dengan major movement dengan final locking force. Okey. Major movement ni adalah untuk yang lebih mementingkan kepada pergerakan kelajuan, iaitu kelajuan penutupan acuan di sini. Apabila minyak hidrolik dimasukkan melalui satu saluran yang kecil, satu saluran yang sempit, maka ia akan menjana satu kelajuan aliran. Apabila kelajuan aliran itu ditransfer, dipindahkan pada permukaan ataupun permukaan piston itu, jadi kelajuan pergerakan akan tercipta di situ. Jadi pergerakan acuan ke hadapan, menutup dan membuka kita boleh laraskan dari segi kelajuan. Okay. Sementara yang kedua adalah final locking system. Okay, di sini, okay, ini adalah antara ruang, okay, piston yang lebih luas di sini. Apabila terdaya ataupun apabila tekanan hidrolik dikenakan ke atas permukaan piston yang lebih luas, maka di segi kelajuannya perlahan, tetapi di segi tekanannya akan menjadi tekanan yang tinggi. Sebab kita tengok daripada formula pun, F sama juga PA. A adalah luas piston memainkan peranan yang tinggi dalam menentukan kekuatan ataupun daya tekanan yang tinggi. Jadi ini penting. Ini penting bagi menyesuaikan keadaan pergerakan. Terutama sekali dalam apabila kita mengoperasikan mesin dalam mode industri, dalam mode pengeluaran yang mass production, tempoh masa adalah sangat penting. Okay? Tempoh masa pengeluaran sangat penting. Kitaran proses sangat penting. Jadi kelajuan di mana yang perlu kita lajukan, tekanan di mana yang kita perlukan tekanan yang tinggi. Jadi dengan kedua-dua fungsi ini, check rem clamping ini adalah merupakan satu pilihan yang terbaik bagi sistem pengapitan jenis hidrolik. Okey, manakala yang ini pula adalah kombinasi antara mechanical dengan hydraulic system. Terdapat mechanical dan hydraulic system. Okey, mana pergerakan untuk mole tutup dan buka adalah disediakan oleh sistem hidrolik. Mana sistem hidrolik digunakan untuk menggerakkan acuan buka dan tutup, manakala sistem mechanical pula digunakan untuk mengunci bahagian acuan. Okey.
Okey, di sini dalam satu sistem pengambitan di sini terdapat kedua-dua sistem, iaitu sistem hidrolik untuk menorak acuan, tutup dan buka, dan sistem locking, sistem mengunci secara mekanikal, penambahan di sini. Okey, jadi ia berfungsi sebagaimana sistem toggle berfungsi, adalah untuk self locking system di sini. Apabila dia setelah berfungsi, locking berlaku di sini setelah merapat, locking system berfungsi di sini. Jadi tekanan minyak hidrolik kita boleh riliskan daripada sistem. Okay, jadi tidak memerlukan lagi tekanan minyak hidrolik. Dengan kata lain, ini akan lebih menjimatkan dari segi penggunaan tenaga. Okay. Keadaan mul kekal dalam keadaan tertutup disebabkan oleh mekanisme locking system yang ada pada sistem gabungan ini. Inilah antara kelebihan bagi sistem kombinasi mechanical dan hydraulic system. Okay, ini adalah sedikit perbandingan lah. Bila kita bandingkan hydraulic system, toggle system dengan sistem hybrid. Sistem hybrid ini macam yang kita tahu adalah merupakan gabungan lah di antara hidrolik juga mechanical. Okay, jadi kita tengok sama sikit lah berkaitan dengan perbandingan ini, di mana dari segi gambaran atau penggambar aja kita tahu ini adalah sistem jenis direct hybrid clamping tadi, di mana dia ada sistem mengunci di sini. Dan ini adalah sistem toggle. Apa ciri-ciri yang ada pada kedua-dua jenis sistem ini secara perbandingannya, dari segi daya atau daya pengambitannya. Daya pengambitan bagi sistem hidrolik adalah tetaplah disebabkan oleh binaan clamping ram di bahagian tengah, dan pelarasan daya pengambitan sangat mudah. Malah semasa kita dalam proses pun kita boleh buat pelarasan dari segi clamping tonnage, sebab dia adalah jenis hidrolik, tidak bergantung pada mekanisme kecuali pada bahagian locking sahaja. Manakala untuk sistem toggle dia tidak tepat ataupun tidak tetap, sebenarnya dia tidak tetap dan mungkin juga akan berubah-ubah dari masa ke semasa, disebabkan oleh apabila pergerakan bahagian mechanical toggle itu berulang-ulang kali dalam satu tempoh masa yang panjang, maka mungkin berlakunya keadaan wear and tear pada sistem tersebut. Ini akan menyebabkan terdapat sedikit perubahan dari segi fizikal pada sistem. Inilah yang akan menyebabkan daya pengambitan yang dihasilkan tidak tetap. Okay, itu antara perbezaan pertama lah. Okay, yang kedua dari segi keseimbangan, kelurusan dan keseimbangan pergerakan acuan. Okay, bagi sistem hidrolik yang bergerak dalam keadaan linear, keadaan yang lurus, okay, jadi ini akan menyediakan keseimbangan yang tepat lah bagi pergerakan acuan. Manakala bagi sistem toggle kan sekiranya disebabkan oleh wear and tear tadi, dan juga mechanical link yang terdapat pada sistem toggle ini, dan kadang-kalanya berlakunya misalignment di situ. Okay, bila berlakunya misalignment, maka pergerakan acuan juga tidak akan selari, okay, tidak akan menjadi pergerakan yang linear. Okay, itu dari segi pergerakan, kelurusan dan keseimbangan. Di segi agihan tekanan, okay, direct clamping pressure dengan binaan rem berpusat menghasilkan agihan tekanan yang seimbang dan menyeluruh, tiada misalignment. Okay, apabila kita gunakan daya tekanan daripada silinder hidrolik, okay, yang ditempatkan betul-betul di bahagian pusat, bahagian tengah platen, jadi pergerakannya akan jadi seimbang. Okay. Tetapi bagi mesin yang menggunakan sistem toggle pula, sebagaimana yang kita lihat dalam slide yang sebelum ni, kemungkinan akan berlaku
flatten deflection lebih tinggi lah, lebih tinggi, dan kita bimbangi juga dengan pergerakan ataupun dengan operasi yang berulang dalam tempoh masa yang panjang. Jadi tekanan-tekanan yang dikenakan di bahagian atas membolehkan acuan tersebut mungkin akan berlaku sedikit misalignment di sana. Okey, dari segi penyelenggaraan juga direct hybrid direct clamping system ni boleh memberi satu nilai tambah terhadap penyelenggaraan, di mana bagi bahagian hidrolik, pergerakan bahagian komponen bahagian hidrolik untuk menggerakkan acuan tutup, dia dibantu oleh sistem locking tadi, di mana dia menggunakan silinder stroke yang lebih pendek lah untuk pergerakan tersebut. Jadi dia menggunakan kuantiti minyak hidrolik yang lebih sedikit lah berbanding dengan direct clamping yang jenis biasa. Jenis hidrolik biasa mempunyai piston hidrolik yang panjang, menggunakan kuantiti minyak hidrolik yang banyak. Jadi sedikit penggunaan minyak hidrolik membolehkan proses penyelenggaraan ini dikurangkan ke tahap tertentu lah, di mana sistem hybrid clamping system ini merupakan sistem yang cekap dan juga bersih lah, sebab penggunaan minyak yang kurang. Okey, bagi sistem toggle yang memerlukan penyelenggaraan yang tinggi, greasing yang tinggi, penyelenggaraan dan sebagainya, jadi ini meningkatkan isu contamination ataupun pencemaran terhadap material yang kita gunakan lah, mungkin tercampur dengan grease, tercampur dengan minyak yang kita gunakan pada sistem clamping. Okey, saya rasa untuk tajuk ni, untuk slide yang kedua ataupun video penerangan yang kedua ni sambungan daripada video penerangan yang pertama. Dalam slot yang ketujuh ni saya rasa sampai di sini dulu, penerangan tersebut. Jadi kita boleh recap baliklah apa yang kita dah bincangkan tadi berkaitan dengan sistem clamping, dari segi fungsinya, dari segi pembahagian jenis dia, hidrolik dengan toggle, dan juga hybrid system. Ada 3 jenis kat situ, dan setiap satunya mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Dan kita juga tengok dari segi sistem toggle, dan terdapat 2 jenis yang kita boleh pisahkan ataupun kita boleh bahagikan, iaitu single toggle dan double toggle. Sementara dalam sistem hidrolik juga terdapat 2 jenis, iaitu direct clamping dengan jack ram clamping. Di mana dan seterusnya untuk hybrid clamping system, kita dapati adalah suatu sistem gabungan yang menggabungkan antara hidrolik dengan sistem mekanikal, di mana sistem hidrolik digunakan untuk pergerakan, menutup dan membuka acuan, manakala sistem mekanikal digunakan untuk mengunci acuan daripada bergerak. Manakala bagi sistem hidrolik terdapat juga 2, itu direct clamping dan jack ram clamping, di mana jack ram clamping memberi satu pilihan yang lebih baik, di mana dalam proses jack ram clamping ini menyediakan 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme kelajuan, yang kedua adalah mekanisme tekanan yang tinggi yang diperlukan dalam proses untuk proses pengapitan. Okey, jadi di situ saya rasa saya mengharapkan agar pelajar telah memahamilah apa sedikit yang saya kongsikan di sini. Jadi buatlah catatan, buatlah latihan sekiranya ada, buatlah ulang kaji berkali-kali, supaya benda ni akan mudah memberi kepahaman pada para pelajar sekalian. Jadi saya akhiri tajuk kita di sinilah.
Dan seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, suatu alternatif yang saya sudah bina. Jadi para pelajar bolehlah melayari YouTube channel yang saya bina tersebut untuk memudahkan capaian, okay, melalui handphone masing-masing. Jadi akhir kata, saya sekali lagi mengharapkan agar para pelajar stay safe, okay, stay bersemangat dalam mengikuti kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi saya akhiri kuliah kita di sini, dan kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang pada hari-hari yang berikutnya. Jadi saya tinggal para pelajar sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.